Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi bagi mata pelajaran Tajwid tahun 6. Baik, kita mulakan dengan hukum yang pertama, izhar halqi. Izhar halqi. Setiap satu hukum, kita mesti mengetahui 4 perkara yang ada pada hukum tersebut. Pertama, dari segi ta'rif, bilangan huruf, hukum bacaan, dan contoh. Setiap hukum nanti, kita akan melihat ada 4 perkara penting yang perlu murid-murid ingat. Kita mulakan dengan ta'rif. Apakah ta'rif? Izhar halqi. Ta'rifnya ialah mengeluarkan huruf izhar dari makhrajnya dengan terang dan nyata apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari huruf izhar. Kata kunci di sini ialah mengeluarkan. Nanti murid-murid akan jumpa setiap hukum ini kata kunci. Maknanya ini untuk cara murid-murid mengingat ta'rif tersebut. Maknanya izhar ini mengeluarkan. Baik, kita pindah kepada bilangan huruf. Kita lihat sebelah kanan. Ada 6 huruf semuanya. Dengan singkatan untuk kita ingat, aghin kha'ahu. Aghin kha'ahu. Mewakili alif, ghin, ha, kha, ain, ha. Ada 6 huruf. Seterusnya kita masuk hukum bacaan izhar halqi. Dibaca dengan tidak dengung. Bermaksud tidak dengung ini ialah dibaca dengan terang dan nyata. Contohnya, Ustazah ambil dalam buku teks hanya 2 saja contoh. Murid-murid boleh lihat contoh-contoh yang lain dengan merujuk buku teks. Contohnya ialah minhum. Minhum. Nun sakin, nun mati kan? Berjumpa dengan huruf ha. Ha ialah huruf izhar halqi. Bermakna di sini kita hendak baca dengan tidak dengung. Maknanya kita baca dengan terang dan nyata. Minhum. Minhum. Baik, kita lihat contoh di sini. Yang ini contoh tanwin. Tanwin berjumpa dengan alif sini. Atasnya hamzah. Nampak? Dan ini merupakan huruf izhar halqi. Bermakna bila berjumpa dengan ayat tersebut, hendaklah dibaca dengan tidak berdengung. Azabun alimun. Azabun alim. Jelas murid-murid? Ada 4 perkara yang perlu kita tahu. Ta'rif, bilangan huruf dan huruf, hukum bacaan dan contoh. Baik, kita teruskan dengan hukum yang kedua, idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Sama seperti izhar halqi, ada 4 perkara penting yang perlu murid ambil tahu. Ta'rif, huruf, hukum bacaan dan contoh. Apakah ta'rif idgham ma'al ghunnah? Ta'rifnya ialah menyatukan bunyi nun sakin atau tanwin ke dalam bunyi huruf idgham di hadapannya yang berbaris. Menyatukan bunyi nun sakin atau tanwin ke dalam bunyi huruf idgham di hadapannya yang berbaris. Kata kunci bagi idgham ialah menyatukan. Berapakah huruf idgham ma'al ghunnah? Hurufnya ada 4. Singkatan untuk murid-murid ingat ialah dengan menggunakan yanmu. Yanmu. Ya, nun, mim dan waw. Apakah hukum bacaan idgham ma'al ghunnah? Hukum bacaannya ialah wajib dibaca dengung. Wajib dibaca dengung.
Kita lihat contoh. Mimma'in. Mimma'in. Baik, nun sakin bertemu dengan huruf mim. Mim merupakan huruf idgham ma'al gunnah. Bermakna hendaklah dibaca dengan dengung. Mimma'in. Seterusnya, hudam min. Hudam min. Tanwin bertemu dengan huruf mim. Bermakna hendaklah dibaca dengan dengung. Baik murid-murid, kita teruskan dengan hukum yang ketiga. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Seperti hukum yang lain, ada 4 perkara yang murid kena tahu. Ta'rif, huruf, hukum bacaan dan contoh. Baik, ta'rif idgham bila gunnah menyatukan bunyi nun sakin atau tanwin ke dalam bunyi huruf idgham di hadapannya yang berbaris. Seperti hukum idgham ma'al gunnah, kata kuncinya juga menyatukan. Dan ta'rif juga sama. Ta'rif idgham ma'al gunnah dengan ta'rif idgham bila gunnah juga sama. Yang berbeza hanyalah huruf, hukum bacaan dan contoh. Baik, kita lihat pada hukum. Hukum bacaan dibaca dengan tidak dengung. Huruf pula, ada berapa huruf? Ada 2 huruf idgham bila gunnah, lam dan ra. Okey, kita boleh singkatkan dengan menggunakan akronim LARI. LARI. Baik, mewakili lam dan ra. Baik, contoh mir rabbihim. Mir rabbihim, nun sakin bertemu dengan huruf ra. Rabbir rahim. Rabbir rahim. Tanwin bertemu dengan huruf ra. Maka hukumnya ialah idgham bila gunnah, dibaca dengan tidak dengung. Ingat ya murid-murid, ada 3 hukum sudah kita belajar dan seterusnya. Seterusnya, hukum yang keempat, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Okey, ada 4 perkara yang murid kena tahu. Ta'rifnya, menyembunyikan nun sakin atau tanwin di antara bunyi izhar dan idgham. Kata kuncinya di sini ialah menyembunyikan. Ingat murid-murid, kata kunci di sini ialah menyembunyikan. Ada berapa huruf ikhfa hakiki? Ini banyak sedikitlah daripada hukum yang lain. Ada 15 huruf. Ada singkatan di sini yang murid boleh menghafal dengan lebih cepat berbanding 1/1. Okay. Cara menyebutnya ialah satu jeza saddaka fasik dotazin syazza. Satu jeza saddaka fasik dotazin syazza. Dia ada singkatan sudah. Ada formula untuk murid-murid untuk mengingat. Bermula dengan izhar halki, aghin kha'ahu, idgham ma'al gunnah, yanmu, idgham bila gunnah, lari, ikhfa hakiki, satu jeza saddaka fasik dotazin syazza. Ini mewakili 15 huruf. Kalau kita sebut satu-satu, susah. Nanti murid-murid susah untuk mengingat satu persatu. Jadi caranya ialah singkatan seperti ini. Baik, seterusnya hukum bacaan. Hukum di bacaan ikhfa hakiki ialah dibaca dengan dengung tanpa tasydid. Dibaca dengung tanpa tasydid. Baik. Contoh, unzila. Unzila. Nun sakin bertemu dengan huruf zai. Mana huruf zai? Di sini huruf zai. Maknanya ayat ini adalah hukum ikhfa
hakiki. Seterusnya, adnin tajri. Adnin tajri. Tanwin bertemu dengan huruf ta. Ta. Bermakna dibaca dengan dengung. Ada banyak lagi contoh di dalam buku teks murid-murid. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks masing-masing untuk melihat contoh-contoh yang lain. Baik murid-murid, kita teruskan dengan hukum yang kelima, iaitu iqlab. Iqlab. Kita lihat pada ta'rif, menukar bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi mim. Menukar bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi mim. Berapa huruf iqlab? Huruf iqlab hanya satu sahaja, iaitu ba. Satu sahaja, iaitu ba. Apakah hukum bacaan? Dibaca dengan dengung. Dibaca dengan dengung. Contoh iqlab. Fa'in baghat. Fa'in baghat. Nun sakin bertemu dengan huruf ba. Basirum bima. Basirum bima. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Okey murid-murid, ada 5 hukum semuanya. Apabila nun sakin atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka terbahagilah kepada 5 hukum yang telah kita pelajari tadi. Baik murid-murid, kita teruskan sebagai makluman dan pengetahuan kita bersama, sebagai perkongsian kita bersama. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 8 yang mana di sana ada dimaklumkan, ada dinyatakan hukum izhar mutlak. Okey, ini tidak termasuk dengan yang 5 tadi. Baik. Izhar mutlak ini apabila takrifnya kita lihat di sini nun mati bertemu dengan ya dan waw dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah saja. Kalau ikutkan tadi, huruf ya dan waw ini adalah huruf idgham ma'al ghunnah. Tetapi contoh idgham ma'al ghunnah di dalam 2 kalimah. Okey? Yang satu kalimah hukumnya ialah izhar mutlaq. Hukum bacaan diizharkan, ya. Maksud diizharkan di sini tadi, bila kita lihat tadi hukum yang pertama ialah dibaca dengan terang dan nyata, tidak berdengung, jelas sahaja. Contoh kita lihat di sini. Ad-dunya, ad-dunya, bunyanun, bunyanun, qinwanun, sinwanun. Ya, kita lihat sini nun sakin bertemu dengan ya, nun sakin bertemu dengan ya, nun sakin bertemu dengan waw, nun sakin bertemu dengan waw, hanya dalam satu kalimah sahaja. Ya, ingat ya, ini perbezaannya. Ingat 4 contoh ini sahaja. Ya, dalam peperiksaan SRU, soalan dan tajuk ini pernah keluar. Jadi murid-murid kena prihatin dan ingat perkara ini, jangan sampai tersilap. Baiklah murid-murid, kita telah mengetahui 5 hukum nun sakin dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Ada 5 hukum. Yang pertama ialah izhar halqi, idgham ma'al ghunnah, idgham bila ghunnah, ikhfa hakiki dan iqlab. Terselip juga hukum di sana yang Ustazah telah ajar tadi ialah izhar mutlaq. Ustazah harap murid-murid semua dapat mengulang kaji dan menghafal kelima-lima hukum tersebut. Dan setiap satu hukum itu terdapat 4 perkara penting yang perlu murid-murid ingat. Ta'rif, bilangan huruf, hukum bacaan dan contoh setiap hukum tersebut, sekurang-kurangnya 2 contoh. Jadi Ustazah harap apabila kita nanti berjumpa secara bersemuka, kita akan dapat mengulang kaji dan apabila Ustazah bertanya, murid-murid dapat menjawab soalan Ustazah dengan baik. InsyaAllah selepas ini
Ustazah akan berikan tugasan kepada murid-murid kerana kita telah selesai untuk tajuk yang pertama, Tajwid tahun 6. Selamat mengulang kaji, selamat menghafal dan selamat belajar. Jaga diri, stay home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.